اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 23, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yamjusu qalilul ma'i wa huwa dunal qullataini haitsu lam yakun waridan biwusuli najsin ilaihi yura bil basaril mu'tadili ghairi ma'fuwin anhu fil ma'i walau ma'fuwan anhu fis salati ka ghairihi min ratbin wa ma'i'in wa in kasura. Air yang sedikit, air sedikit yang kurang dari 2 kolom, kalau tidak mengalir, itu menjadi najis sebab kemasukan najis yang bisa terlihat oleh mata sihat, yang bukan najis ampunan pada air walau ampunan pada solat. Dia hak terjemahan ni kita kena ubah sedikit lah. Sebab satu perenggang yang kita baca ni dia agak panjang pembicaraan, serta dia banyak dia punya masalah dia. Banyak dia punya masalah dia. Mana poin-poin dia, masalah satu-satu ni banyak. Kemudian dia ada poin utama kita di sini. Kita ambil kepada terjemahan hak Arab. Tak apalah hak terjemahan dia tu. Wayan jusu qalilul ma'i, dan jadi najislah oleh air yang sedikit. Jadi najis oleh air yang sedikit. Sedikit ni wahuwa maduna kullataini, dan ia air yang sedikit ni air yang kurang daripada 2 kolom. Sebab terdahulu pembicaraan kita air 2 kolom dan air yang tak sampai 2 kolom. Pembicaraan kita terdahulu, air 2 kolom jatuh najis tidak akan dihukumkan najis melainkan berubah. Air yang tidak sampai 2 kolom jatuh najis ke dalamnya, berubah atau tidak, air tersebut dihukumkan najis. Ini masih lagi nak membicarakan berkaitan dengan air yang sedikit yang jadi najis. Jadi wayan jusu qalilul ma', dan jadi najis oleh air yang sedikit, yakni air yang tidak sampai 2 kolom. Kemudian dia ada buat satu macam, dia buat satu tolok-tolok tu ke apa tu? Sebelum haisu tu dia ada buat macam haisu lam yakun waridan ni, dia buat satu macam apa panggil apa tu? Sengkang tu. Haisu lam yakun waridan, dia buat sengkang. Haisu lam yakun waridan ni hak ni kita nak sangat-sangat ni. Tapi terjemahan dia kita tak boleh nak ambil. Terjemahan dia tu diterjemah dengan kalau tidak mengalir.
Kalau tidak mengalir, kita tak pakai terjemahan tu. Sebab tu kadang-kadang dia bab terjemahan, kita bukan kata salah, sebab Indonesia bahasa Indonesia, Fatani bahasa Fatani, kita bahasa kita. Jadi diterjemah dengan kalau tidak mengalir. Yang kita naknya haitsulam yakun waridan, sekira-kira tidak ada air yang sedikit itu waridan, datang ke atas air. Kita nak situ. Haitsu sekira-kira, lam tidak, yakun adalah air yang sedikit itu waridan, datang ke atas najis. Sekarang ni jadi najis air yang sedikit di hadapan tu biwusuli najisin ilaih, dengan berhubung dengan najis kepadanya, kepada air yang sedikit. Najis mana? Yura bil basaril mu'tadili, yang dapat, yang dilihat dengan pandangan yang pertengahan. Jangan najis tu sikit sangat. Kalau najis tu sikit sangat, hanya kita kata gak mengercik sahaja, mengercik. Contoh ini kita akan cerita baliklah. Contoh kencing, kemudian angin mari tiup, maka jadinya angin tu tiup air kencing tersebut, memang kita kata memang berasa di betis kita ni, kena air kencing tu memang berasa. Tapi kita tengok tak nampak halus sangat, tak ukur najis. Najis mana ni? Najis yang nampak dengan pandangan bil basaril mu'tadili, pandangan yang pertengahan. Pandangan yang dikata sini mata yang sihat. Pandangan pertengahan ni, kita tak mau kira mata orang tu, orang hok kabur tu. Orang hok kabur tu bersotu pun tak apa. Kita tambuh mata hok desik million dollar man ke apa tu? Hok nyuk lapuk jauh tu ke apa tu? Cerita ke apa zaman itu. Ni cerita zaman itu ni budak-budak dah tahu ni. Desik million dollar man ke apa? Hok di mata nyuk. Jauh pun nampak, tambuh tu. Mata tajam sangat tambuh. Kalau mata tajam sangat ni, halus pun dia nampak. Dan kita tambuh mata orang suah. Mata orang suah ni tak ada dia kata ada. Tambuh tu, mata orang suah tu tambuh. Kita nak mata yang muqtadil, mata yang pertengahan. Najis tu nampak, abang nak kira hukum. Kalau najis tu tak nampak, tak kira hukum. Ini cerita air ni. Kita kalau najis tu halus sangat, ni sebab air kita payah nak cerita. Kalau kena betih tadi, air kencing tadi, kita boleh cerita lah. Memang berasa kena, tapi halus macam apa? Macam habuk. Tengok memang tak nampak, tapi memang tadi sahih, memang kena air kencing. Hok kita kencing, angin mari tiup tu, tapi nampak ke tidak? Tidak, tak hukum najis. Tu hok syarat tak ambil hukum tu. Tak najis lah, tak payah basuh ha? Yang kita kira najis yura bil basaril mu'tadili, yang dilihat dengan pandangan yang pertengahan. Jadi air tu sedikit benar berhubung dengan najis, najis jatuh ke dalamnya, najis yang dapat dilihat, najis yang besar lah, najis yang bukan kata besar gitu dah. Maknanya najis itu kalau kira pandangan yang pertengahan, nampak najis tu. Tu najis itulah yang akan menajiskan air, yang akan menajiskan air yang sedikit, yang tak sampai 2 kolok. Air banyak jatuh najis toko pun, nampak terapung pun lagi air tak ubah, air tu tak najis tu, air banyak dari sikit. Tapi jatuh najis ke dalam air yang sedikit, air tu dihukumkan najis haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi datang ke atas najis. Kita nak tu diterjemah dengan kalau tidak mengalir. Kita tambah tu, mengalir tak mengalir kita tambah. Cuma air yang sedikit jatuh najis ke dalamnya, yang timbul khilafnya, air tu jenis jariah, air jenis mengalir. Ada air jenis mengalir. Macam kita kata air yang kita alirkan dia di taman-taman, itulah kita kata air tu memang sedikit. Air tak sampai 2 kolok, kalau campur semua tu tak sampai 2 kolok. Tapi air tu sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak. Tapi air kalau kira semua tak sampai 2 kolok.
Jadi jatuh najis ke dalamnya walau jarian, walaupun air itu bergerak sekalipun tetap hukum najis. Itu pandangan muktamad. Atau adalah pandangan kita jatuh najis ke dalam air yang sedikit walau jarian, walaupun air yang sedikit tadi itu mengalir sekalipun. Sebab kalau air itu mengalir itu jadi macam kuat sikit lah. Nah, kuat sikit sebab air itu bergerak sekalipun. Kalau air itu sedikit tetap hukum najis walaupun tidak berubah sekalipun. Itu adalah walau jarian tu. Mana kalau air itu sedikit tapi dia mengalir, jatuh najis juga. Walaupun air itu bergerak sekalipun. Tapi haitsu lam yakun waridan, itu bukan masalah air mengalir tak mengalir ni. Haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air mengalir datang ke atas air. Haitsu lam yakun waridan ni saya ambil dia punya huraian dalam I'anatut Talibin. Kita tengok dalam syarah dia. Wa qauluhu lam yakun waridan, haitsu lam yakun waridan, ai haitsu lam yakunil ma'u waridan alan najisi, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi datang ke atas najis. Sebaliknya, fa in kana waridan fa fihi tafsilun ya'ti. Dan jika adalah air datang ke atas tempat najis, maka dia ada pula huraian di hadapan. Ada huraian di hadapan, dia musak apa di hadapan. Ada cerita berkaitan dengan air datang ke atas najis, dia ada huraian. Air datang ke atas tempat najis, berubah ke tidak tu huraian dia. Bertambah timbangan ataupun tidak, itu huraian dia. Faham tak? Sekarang di sini sekira-kira tidak adalah air yang sedikit datang ke atas tempat najis. Mana apa? Maknanya air maurud, air yang didatangkan oleh najis. Adapun kalau air datang ke atas najis, dia kata ada tafsilan dia. Ada tafsiran dia panjang tu. Dia ada dalam syarah ni ada panjang cerita tafsiran dia. Tafsiran dia lebih kurang gini. Jikalau air yang sedikit datang ke atas tempat najis dan air itu tidak berubah, maka air tidak najis. Air datang ke atas tempat najis, kemudian air tidak bertambah timbangan sebab najis tidak ada dia punya jirim dia, maka air tidak dihukumkan najis melainkan jikalau berubah. Itu cerita berkaitan dengan air datang ke atas tempat najis. Ini kita faham sini besarlah, kita boleh faham berkaitan dengan hukum air yang najis datang ke atas air, air datang ke atas najis. Timbullah persoalan kita menyucikan najis. Timbul persoalan kita menyucikan najis. Sebab kita menyucikan najis, pasti air akan bertemu dengan najis. Sebab sekarang ni wayan dusu qalilul ma' biwusuli najisin ilaihi, dan jadi najis oleh air yang sedikit dengan usul ni berhubung, bersentuh air yang sedikit dengan najis, maka air itu jadi najis jikalau air itu tidak datang ke atas tempat najis. Jadi persoalan kita, apabila kita menyucikan najis, najis yang nampak dengan pandangan zahir, maka di sini air akan bersentuh dengan najis, dan air yang kita gunakan untuk basuh najis memang air yang sedikit. Tak ada kita akak koloh besar suti kita pergi basuh najis, tidak ada, mesti air yang sedikit. Maka timbul persoalan, macam mana air yang sedikit yang bersentuh dengan najis, yang berhubung dengan najis, biwusuli najisin tu. Macam mana? Air yang sedikit bila kita gunakan untuk membasuh najis, mana air itu akan bersentuh dengan tempat najis.
Kalau air tu bersentuh dengan tempat najis, air tu najis sokmo-sokmo, taknya disuci lah tempat najis tu. Bila nak sucinya? Nah, air bersentuh tempat najis, najis air tu. Lepas tu kemudian kita lap-lap, tempat tu najis, air bersentuh pula air lain tempat najis, najis air tu. Kita lap-lap, kita pun datangkan air, air bersentuh tempat najis, air tu jadi najis. Dah bila nak suci najis? Lepas tu kita ambil lalulah dengan hak persoalan menyucikan najis. Dalam kitab kita ni muka surat 84. Muka surat 84. Bawah sekali. Jumpa tak? 84 bawah sekali. Tapi ni cerita lain, ni cerita bab basuh najis. Tapi dia berkait dengan air akan berhubung dengan najis. Air akan bersentuh dengan najis. Sebab kita nak basuh najis ni, mesti air akan bersekali dengan najis. Bila kita nak menyucikan najis, takkanlah kita nak menyucikan najis, air tak bersentuh dengan najis. Air akan berhubung dengan najis. Apa hukum air? Di masalah bawah sekali. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli urudul ma'il qalil 'ala al-mahallil mutanajjis. Fa in warada mutanajjisun 'ala ma'in qalil la katsir tanajjasa wa illam yataghayyar fala yutahhiru ghairahu. Disyaratkan pada suci tempat yang terkena najis, hendaklah air yang sedikit diterjemah dengan mengaliri. Kita dah urudul ma'il qalil, datang oleh air yang sedikit, alal mahallil mutanajjisi, atas tempat yang kena najis. Disebut terjemah dengan mengaliri. Lepas tu kita bahasa satu perkara lain. Ini bahasa Indonesia. Yang kita naknya wa yushtaratu fi tuhril mahalli, dan disyaratkan pada menyucikan tempat yang kena najis. Syaratnya wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi, datang oleh air yang sedikit atas tempat najis. Air datang. Sebaliknya, fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalil, bila barang najis itu justru dimasukkan ke dalam air yang sedikit, bukan air banyak, maka air sedikit itu menjadi najis sekalipun tidak berubah. Kalaulah air menanti, najis datang ke atasnya, air sedikit, air banyak tak apa, maka air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Maka timbul persoalan kita ni. Wayang jusu qalilul ma'i, jadi najis air yang sedikit apabila berhubung dengan najis. Bila ni? Jikalau air sedikit itu bukan datang ke atas tempat najis. Ya. Sebab kita cerita air najis ni, air sedikit jadi najis apabila berhubung dengan najis. Tapi qaid dia haitsulam yakun waridan, sekira-kira tidak adalah air yang sedikit waridan, datang ke atas najis. Kalau air yang sedikit datang ke atas najis, walaupun air sedikit, tapi ia datang, maka air yang datang itu kuat, berbeza dengan air yang sedikit yang menanti. Air sedikit maurud, menanti, jatuh najis ke dalamnya, najis nampak dengan pandangan mata kita, air itu akan dihukumkan najis walaupun tidak berubah sekalipun. Simple saja hukum. Jadi kalau faham jadi najis ada najis air ni, kita fahamlah hak mesin basuh tu tak akan keliru lah. Ni keliru mesin basuh kerana air tak sampai 2 kolor. Kita cerita air sedikit lah ni. Basuh najis memang orang akan guna air yang sedikit. Tak ada orang basuh najis menggunakan air 2 kolor. Bila air tidak sampai 2 kolor, air tu sudah berhubung dengan najis, air tu jadi najis. Air mana jadi najis apabila bersentuh dengan najis? Air yang menanti, bukan air yang datang. Ni haitsulam yakun waridan ni, sekiranya air itu tidak datang ke atas najis. Kalau air itu datang ke atas najis, air itu tidak akan dihukumkan najis walaupun air sedikit tadi sudah berhubung, sudah bersentuh dengan benda najis. Simple saja. Ini pun mazhab Syafi'i ni. Datang air ke atas tempat najis, jangan najis datang ke atas, jangan najis datang ke atas air. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tak ada hukum ni. Dia tak kira air datang, air menanti, janji air tak berubah, suci, air pun tak najis. Itu je mazhab dia. Mudah je.
Kita kalau basuh latar, mestilah air datang ke atas tempat najis. Sebab latar tak ada najis datang ke atas air tau. Kerepih latar, patah latar, masuk ke dalam berdi. Kalau timbul najis datang, air menanti, najis di pakaian. Najis di pakaian. Ni najis di pakaian. Najis yang nampak dengan mata kasar. Kemudian air satu berdi, air tak sampai 2 kolom. Maka najis air yang sedikit biwusulin najisi. Kita datangkan najis ke atas air tu, tak sampai 2 kolom. Air tu automatik menjadi najis walaupun tidak berubah sekalipun. Sebab air menanti. Sebab haisulam yakun waridan, sekira tidak adalah air sikit tu datang. Tapi kalaulah pakaian tu ada najis, seluar ada najis, dia letak di dalam berdi yang kosong. Kemudian dia pun datangkan air ke dalam berdi tu. Memang air tak sampai 2 kolom, tapi air waridan, air datang. Walaupun air sedikit, tapi air datang jadi kuat. Maka air tersebut tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Maka tak najis, kita pun gahar seluar kita tu, sekira-kira hilang sifat najis di seluar, air tidak berubah, seluar hukum suci, air tu hukum mustakmal, pergi jemur seluar tu, selesai dah. Basuhan najis kali yang pertama, cuma selepas daripada tu sunat meniga. Datang ke air kali kedua boleh pahala sunat, datang ke air kali ketiga boleh pahala sunat. Itu sunat saja meniga. Jadi apa beza dengan mesin basuh? Dia air datang ni, sama ada air datang sebelah atas, sama ada air datang sebelah depan, sama ada air datang sebelah bawah. Janji air datang. Kita nak sucikan darah dalam hidung kita, kita serong air datang, tapi kau mana kau bawah, tak apa. Bukan kata kena lenggau air kena datang, itu tak syarat. Janji air datang. Air datang daripada atas, daripada depan, daripada bawah, tak ada isu di situ. Janji air datang. Contoh dalam mulut kita berdarah, gusi kita berdarah, mulut kita najis sebab darah najis. Jadi macam mana kita nak menyucikan mulut kita? Kita kena datangkan air. Datang daripada atas, datang dia kena lenggak. Gitu. Tak syarat. Daripada bawah pun tak apa, tapi dikira air datang. Kok ni pun air datang, kok ni pun air datang. Kita pun datang air ni ke dalam mulut kita. Mana air datang ke atas tempat najis. Kita pun kocok, hilang darah, hilang najis di mulut kita, air tidak berubah, mulut kau suci, air tu hukum mustakmal, buang, ludah. Tu je. Kena nak macam mana? Dia kata air tu tidak mengalir dalam mulut. Dah nak mengalir, ngangalah tembok dengan air pahit. Dan memang air dalam mulut kita tak apa 2 kolom. Kalau sampai 2 kolom, ambil kolom lah bubur depan mulut. Jadi mulut gasi. Ni semua tak faham pekoh belaka orang panggil. Janji air datang ke atas tempat najis. Janji air datang ke atas tempat najis. Itu sahaja. Jangan najis datang ke atas air. Kalau najis datang ke atas air, maka air itu dihukumkan najis walaupun air tidak berubah sekalipun. Mana? Itu basuh najis tu. Kita kalau najis, adapun biasa pakaian kita bukan najis, hanya busuk-busuk je. Hak busuk-busuk je tu, hak tu air datang ke, air menanti ke, tak ada isu di situ. Kita air satu berdi, air sedikit. Pakaian kita bukan najis, hanya busuk sahaja. Kita pun datang dalam berdi tu, kita gahar, hilang busuk-busuk, hilang peluh-peluh. Seluar tu suci ke tak? Sebelum basuh suci dah, cuma busuk je. Berapa busuk ke najis ke busuk? Kotor tak mesti najis. Dia tak najis, cuma kotor busuk. Sunat basuh dulu baru guna untuk semayang. Tapi najis ke tak? Tak. Jadi sebelum kita datangkan seluar yang busuk dalam berdi ni, seluar tu suci ke tak? Suci. Maka tak timbullah kata bubuh seluar dalam berdi suci dak keluar. Luar tu suci daripada awal. Kita gagah, hilang busuk, kita berjemur. Air dalam berdi kekal hukum mutlak, boleh ambil semayang pula. Tak akan jadi najis air tu. Tak akan jadi mustakmal air tu. Sebab kita bukan menyucikan najis, kita hanya menyucikan kotoran busuk sahaja. Ini hukum pekos simple. Jangan pakai hukum orang
Tua-tua tu hok pesen menyusahkan tu jangan pakai gitu. Capu pula dengar hok ajar pesen menyusahkan. Kemudian pakaian hok najis ni hok yakin najis. Seluar dalam, luar dalam pun apa kecing ke? Oh, dia kata kalau basuh mesin basuh piyah baju tak apa, ni basuh luar dalam. Berapa luar dalam? Apa masalah luar dalam? Najis, kencing. Kalau luar dalam najis, orang kerja jabat, zuhur asar tak boleh pakai luar dalam, sariang dah pakai. Kena luar, pakai luar ni, buang luar dalam, pakai luar panjang, sakut luar luar dalam. Kadang tukar pula kan. Luar dalam dia kata, apa masalah luar dalam? Ni payah lelaki lah ni. Jadi mesin basuh, kalau betul-betul benar lah pakaian tu najis, janji jangan ada zat najis. Kalau ada zat najis, ada tokoh najis, walaupun air datang mesin basuh ni, tapi bertambah timbangan dengan zat najis, maka air jadi najis jugalah walaupun air datang. Dan kalau dia najis, takkan ada tahis tokoh. Ada? Tak ada zat najis, tak ada masalah lah. Guna mesin basuh, air datang, okey ni. Kalaulah pakaian tu diyakini najis, tapi yang biasanya pakaian tidak ada najis, pakaian hanya kotor busuk saja. Orang kita ni luar ni kena kecing tadi, kecing tak ada puas molek, sarung luar ni dia kena kecing. Biasanya orang akan basuh seluar tu kok pahit dulu, dia gahar kok pahit, barulah dibuah dalam mesin basuh. Maknanya najis sudah hilang, najis sudah hilang. Maknanya basuh mesin basuh bukan basuh najis, hanya basuh kotor busuk saja. Kalau basuh najis sekalipun, selagi air datang ke atas najis, air itu tidak akan dihukumkan najis, walaupun air itu sudah berhubung dengan najis sekalipun. Tapi kalau tak faham di sini, sekarang mesin basuh dalam tu ada satu helai seluar yang memang yakin najis, memang kena air kencing, kemudian bercampur dengan pakaian lain yang tak najis. Kemudian datang air ke dalam mesin basuh, air memang tak sampai 2 kolong. Kemudian dia kata air sudah bersentuh dengan air kecing di seluar, maka air menjadi najis. Air najis ni akan menajiskan semua pakaian suci yang ada di dalam. Ini semua tak faham dah ni. Kenapa air nak dinajis? Sebab air sudah bersentuh dengan air kecing. Air datang ke air menanti, air datang takkan jadi najis. Contoh mudahnya, najis atas latah, air datang, air 2 kolong, tak sampai 2 kolong, air bersentuh dengan najis, najis dah air tu. Kalau air tu najis, nak masuk latah mana kita? Tak apa, air tu mengalir tu, air tu bergerak semua, pahit dia dak tutup semua. Kalau cerek-cerek dituang semua, lepas tu air tu nak pergi ke mana nanti? Ini semua salah faham, menyusahkan belakang. Kadang-kadang kau berat najis dia najis atas latah, dia datangkan air, dia gahar mula-mula air berubah. Najis air tu sebab air berubah. Air berubah tu akan mengalir ke depan, sebab dia air pahit, dia tak berhenti. Air najis tu mengalir ke depan, nak berhenti setakat mana air najis ni? So, satu rumah pun nak najis kat dia kalau tak kena buat. Adapun kalau air tu setempat tak mengalir, air ada tak mengalir, tak ada masalah. Air tempat yang sama tak ada masalah. Macam air duduk dalam mulut kita, komor darah gusi itulah, air tempat yang sama tak ada masalah. Air kena mengalir, bergerak, dia kata tak ada. Ni kita terjemah mengalir ni, kita tak pakai terjemahan ni. Warid bukan mengalir, warid datang, bukan mengalir. Tapi mengalir mungkin bahasa dia tu terpulanglah bahasa dia, kita tak pakai makna tu. Jadi kita pun najis atas latah, kita pun siram air. Kita tak jadikan air tu bergerak mengalir, sebab air najis tu nanti kita gahar, memanglah peringkat permulaan air yang sedikit tadi berubah, air tu jadi najis. Hak najis ni kalau ada tempat yang sama taklah merebak, kita pun lah molek. Tapi kalau air tu merebak sebab kita pahit tak tutup, pakai mana air najis tu? Pakai mana pergi? Tu lagi punah ranah lagi. Tapi tempat tu najis lagi tu sebab air berubah tadi. Kita pun buang, kita pun basuh kain yang kita lap tu, kita datangkan air pula kali kedua ke atas tempat najis yang tadi masih lagi najis, lepas dia berubah. Kita datang kali kedua, kita pun gahar, tak berubah dah air tu sebab tak ada benda dah ni. Maka latah tu hukum suci,
Air yang ada di latar tu hukum musta'man. Beres selesai basuh najis yang diwajibkan kepada kita. 2 kali buat tu, panggil sekali baru panggil. Suci baru panggil sekali. Kemudian sunat datang kali yang kedua air boleh pada sunat, datang kali ketiga air boleh pada sunat meniga. Tu meniga sunat sahaja. Tapi cuma nak ceritanya, mula-mula kita datang air ke atas tempat najis, air suci. Walaupun air sudah berhubung dengan najis, air memang tak sampai 2 kolok, tapi air datang. Tapi bila kita gahar-gahar, kemungkinan air itu berubah. Bila air itu berubah, najis lah. Berubah dengan najis ada sikit latar tu. Tapi pentingnya, najis di latar tidak ada air. Tapi kalau najis di latar airnya ada, tahi kita tak buang, muntah kita tak buang, kita hanya datangkan ke atas air yang bersekali dengan najis tu, yang bersekali dengan tahi tu, yang bersekali dengan muntah tu, yang bersekali dengan air kencing tu. Kita tak buang dia punya zat. Walaupun air datang, air akan bertambah timbangan. Faham tak bertambah timbangan? Bertambah timbangan kerana campur dengan zat najis. Air tu automatik menjadi najis walaupun air tu tak berubah sekalipun, sebab dia bertambah timbangan walaupun air datang ke atas tempat najis. Kalau zat najis kita tak buang. Ini masalah kita. Kadang-kadang muntah kita rasa geli. Muntah tu stokor, kita pun ambil air 1 baldi, kita pun dung atas muntah tu. Bertambah timbangan sebab zat muntah ada. Air 1 baldi bukan 2 kolok. Maka semua air yang bertambah timbangan tadi ni hukum najis belaka. Walaupun air tu tak berubah sekalipun. Sebab 1 baldi banyak juga, tapi tak sampai 2 kolok. Tapi oleh kerana 1 baldi dengan zat muntah tu mungkin tak banyak mana, tapi bertambah tak timbangan 1 baldi tu. Bertambah campur dengan zat muntah, maka air tu semua hukum najis. Sebab zat kita jirim kita tak buang. Walaupun air datang sekalipun, walaupun air tu tak berubah sekalipun, sebab dia bertambah timbangan. Ini hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i kita. Yang pertama, zat najis kita buang. Yang kedua, air datang ke atas tempat najis. Bersentuh air dengan najis, air tidak akan dihukumkan najis selagi air itu tidak berubah. Sebab apa? Hak jadi najis air sedikit ni, haitsu lam yakun waridan, sekira-kira tidak datang air ke atas najis. Lepas tu dalam i'anah ni, haitsu lam yakun waridan, ay haitsu lam yakunil ma'u waridan 'alan najisi, sekira-kira tidak adalah air sedikit tadi datang ke atas najis. Adapun jikalau air itu datang ke atas tempat najis, dia ada huraian pula. Kalau air itu tidak bertambah timbangan apa semua, air itu tidak akan dihukumkan najis. Sebab apa tidak bertambah timbangan? Sebab zat dia, jirim dia, kita sudah buang awal-awal. Itu saja. Memang mesin basuh tidak ada zat najis. Tapi biasanya memang kita tidak basuh najis pun dalam mesin basuh. Kita ni kadang-kadang pakaian orang tua dengan pakaian budak-budak tak campur awal-awal. Dah kita pakai yang kotor ni najis bila? Kalau kita dah pakai hari-hari tu, kena najis. Kita dah pakai hari-hari tu, basuh tu busuk je, peluh. Mana apa? Kotor, bukan najis. Maka kalau kotor tak timbul, air datang, air menanti tak timbul, air tak jejah pun, kita kira ni najis. Kalau najis datang ke atas air yang sedikit, air itu automatik menjadi najis walaupun air itu tak berubah sekalipun. Ini haitsu lam yakun waridan pun jadi najis, sekira-kira tidak adalah air tadi datang ke atas najis. Kalau air datang ke atas najis, air itu tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Tepat dengan kaedah basuh najis tu kan, Musa 38 tadi tu. Disyaratkan menyucikan tempat najis, syaratnya wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajis. Disyaratkan datang oleh air sedikit ke atas tempat najis. Jangan akaskan, jangan terbalik. Jangan datangkan najis ke dalam air yang sedikit. Datangkan najis ke dalam air yang sedikit, maka air itu automatik menjadi najis walaupun air tidak berubah sekalipun. Itu bab basuh najis. Ini bab air sedikit bersentuh dengan najis. Sama je lah. Kenapa air
kena datang atas tempat najis, sebab air tu akan bersentuh dengan najis. Air bersentuh dengan najis, air sedikit, tapi air datang okey lah, maka air itu suci. Air suci ni kita akan gunakan untuk menghilangkan sifat najis di latar contohnya. Kalau dulu-dulu diwak faham, air datang ni kena air mengalir, dia siram dengan cerek tak berhenti tu, zaman itu bolehlah latar berlubang, air dia tu buat celah latar je. Sekarang ni air pergi ke mana ni? Air mengalir lepas dalam rumah. Tambahan pula sebelah pintu tinggi, sebelah tengah jadi rendah pula. Sedang molek berambat dengan air najis kita. Dah, cerek ni air dia tak berhenti. Sebab apa tak berhenti? Jangan berhenti. Kalau berhenti, air yang sama bertakun tempat sama. Sebab tu dalam kitab kita ni, saya pernah baca dah sebelum ni sekali, berkaitan dengan mana? Hak Musab tadi 84 tau, Musab 85. Dia tempat sama Musab 85 tu. Cerita bab mulut kita najis. Kita datang air ke dalam mulut kita. Tak syarat, dia kata nak tinggikan air tak syarat, janji air datang. Sedap. Kemudian sama juga dengan kita nak basuh tempat bekas yang kena najis. Bekas yang kena najis, kita datangkan air dan bekas kena najis, kita pun kocok. Tengok. Hilang tak sifat najis di bekas? Hilang. Air berubah ke tak? Bekas hukum suci, air tu hukum mustakmal. Tu je. Bukan kata sekarang ni bekas kena najis, kita datangkan air ke dalam. Itu Musab 85. Kita datangkan air ke dalam. Musab 85, petak yang kedua daripada bawah. Kasabbi ma'in fi ina'in mutanajjisin wa idaratihi bijawanibihi. Seperti kita tuangkan air pada bekas yang kena najis dan kita pun kocok dia dengan keliling dia. Begitulah juga. Sebab apa? Air datang ke dalam bekas yang kena najis. Air tempat yang sama ke tak? Air tempat yang sama. Air sampai 2 kolom ke tak? Air tak sampai 2 kolom. Tak ada masalah. Bukan kata kalau bekas tu kena najis, kena tungging bekas ke atas, kena tembok dari bawah, biar air tu naik turun. Tak ada. Tak ajar kita. Sebagaimana kita masukkan air dalam mulut, sebagaimana kita masukkan air dalam bekas kena najis, begitulah air masuk dalam mesin basuh. Air yang sedikit, air yang tempat yang sama, tak ada isu. Sama saja hukum dia. Air masuk dalam mulut tak sampai 2 kolom, air akan kocok tempat yang sama, tak ada masalah. Air kita masuk dalam bekas yang kena najis, kita kocok bekas, air tak sampai 2 kolom, air di tempat yang sama, tak ada masalah. Sebab air datang. Air masuk mesin basuh, kocok pusing tempat yang sama, air tak sampai 2 kolom, tak ada masalah. Suci pakaian tu. Kalau pakaian tu yang betul-betul kena najis, ini hukum fiqh. Faham seumpama ni kena belajar. Saya ingat saya mengaji dengan guru saya nya, air datang, air sedikit tapi datang jadi kuat. Air sedikit menanti, najis datang, air lemah, air jadi najis automatik. Tapi kalau air datang, air kuat walaupun air tu sedikit. Mesin basuh okey je tu saya kata. Ini orang yang berguru. Bukan membaca sendiri. Membaca dia akan timbul macam-macam masalah. Lepas tu mesin basuh ni hukumnya macam-macam. Ada kata okey, ada kata tak suci. Kenapa tak suci? Kerana mesin basuh air tak sampai 2 kolom. Tak ada masalah. Pergi Jepun, suruh mesin basuh besar, biar cukup 2 kolom, dengan awak-awak mandi, maksud tu mandi wajib. Kita tak kena mena basuh najis dengan 2 kolom ni. Janji air mutlak, air datang ke atas tempat najis. Dia kata air berpusing tempat yang sama. Wah keluar tu. Kat bawah tu air keluar semua. Tak payah-payahnya. Bilah Bilah apa bilah? Apa bilah? Tak ada bilah-bilah Kau nak bilah gini buat comel. Kau nak bilah, ambil kain tu sela-sela bubuh atas ampayang, lepas tu ambil air getah. Air getah dah padang, ambil wayar bomba, sirang. Bilah. Tak ada. Bilah tak ada. Tak ada bilah. Janji air datang ke atas tempat najis, hilang sifat najis, suci.
Dah. Kemudian lepas suci sunat meniga. Itu saja. Bilah-bilah tidak ada. Ha? Air lalu tu dia kata bilah tu. Kita air lalu dengan makna air tu ada. Air tu ada zat air. Tapi masalahnya mengalir air, berlari air, lalu air. Hak tu hak salah faham tu. Apa makna berlari air? Apa makna lalu air? Apa makna mengalir air? Ada zat air yang bertitik. Makna bukan sapu. Kalau sapu air tidak mengalir. Kalau sapu air tidak bertitik. Kalau sapu air tidak berlari sebab zat air tidak ada. Kalau sapu tidak ada air yang lalu. Lalu air dengan makna ada air, bukan hanya sapu. Di lalu air hak muka surat kita ni. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah, tak ambil muka surat sebelah. Muka surat 24 petok bawah sekali tu. Tu lalu air. Wasaniha jaryu ma'in ala udwin maghsul fala yakfi an yamassahul ma bila jarayanin li'annahu la yusamma ghaslan. Kita nak ni. Tapi ni bukan basuh najis ni. Ni syarat sah wuduk yang kedua. Syarat wuduk nombor 2-nya aliran air pada anggota basuh. Alir air, jaryul ma, berlari air. Berlari air, alir air, lalu air. Mana apa? Ada air ketika kita basuh anggota yang dibasuh. Mana anggota basuh? Muka, tangan dan kaki. Belum cukup hanya dengan terusap air yang tidak mengalir. Sebab seperti itu bukan dinamakan membasuh. Kalau dia hanya sapu je, dia basuh tangan, dia pun wak muka. Ada tak berlari air? Ada tak bertitik air? Ada tak lalu air? Tidak ada. Sebab dipanggil sapu bukan basuh. Basuh syaratnya kena ada berlari air, lalu air, mengalir air. Makna ada zat air. Itu panggil lalu air. Itu kata berlari air. Itu kata mengalir air. Kita boleh beza mudahnya bak ambil air semayang. Sebab bak air semayang ada anggota basuh, ada anggota sapu. Mana basuh? Muka, tangan, kaki. Basuh kena ada air yang mengalir, kena ada air yang lalu, kena ada air yang bertitik, kena ada zat air. Adapun kepala, kita basuh tangan, tengok tangan kita basuh. Ada tak berlari air? Tidak ada. Ada tak lalu air? Tidak ada. Ada tak mengalir air? Tidak ada. Sebab tangan kita hanya basuh. Ini dipanggil sapu kepala, tidak ada air yang berlari. Itu je beza. Maknanya lalu air, mengalir air, lalu berlari air adalah ada zat air, bukan sapu. Itu je. Ni lalu air, dia kena air tu lalu gerok. Itu bukan. Itu bukan. Kita tahulah dalam masyarakat kita banyak faham seumpama tu, tak ada masalah. Hak ni hak saya belajar daripada guru saya. Yang belajar di Masjidil Haram, belajar di Mekah selama 30 tahun. Itu je. Hak guru saya ajar seumpama tu. Apa makna air warid dengan air maurud? Itu hak saya belajar. Lepas tu orang nak faham, dia kena air bergerak juga air. Itu pandai dia lah. Tapi kalau kita ambil dalam kitab Fatumu ini clear dah. Macam mana kita basuh ni mulut kita yang najis, yang ada darah. Masuk air saja. Walaupun air masuk ke bawah pun tak ada masalah. Macam mana kita nak basuh bekas yang kena najis? Kita masukkan air di dalam tu. Kita kocok, suci lah. Air tak sampai 2 kolah. Air tempat yang sama, tak ada masalahnya. Lepas tu dalam Fatumu ini musyad 85 tu ambil molek. Kita ambil orang kitab. Cuma orang mengajar ni cuma winapok faham. Kita poin kita. Bukan semata-mata orang mengajar hanya tunjuk faham je. Kali ke kitab kot lain, dia ajar kot lain, kita tak mau pakai hak dia. Terjemahan dalam kitab ni memang kita ada yang kita ambil, ada yang kita tak ambil sebab bahasa dia lain, bahasa Indonesia, bahasa kita lain. Itu saja. Lepas tu kadang-kadang saya akan ambil terjemahan hak asal. Saya tak ambil terjemahan hak Indonesia di tepi ni. Jadi haitsu lam yakun waridang ni sekira-kira tidak adalah air yang sedikit tadi datang ke atas najis. Kalau air itu datang ke atas najis, tidak ada isu lah. Air itu tidak akan jadi najis, melainkan air itu berubah. Yang jadi najis air ni sekira-kira air tidak datang ke atas tempat najis dengan sebab berhubung najis dengan air, najis yang nampak dengan mata yang pertengahan.
Kemudian terjemahan lagi akan datang depan tu ghairi ma'fuin anhu, insyaallah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.